Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita baca Quran sikit pagi ni selepas subuh. Surah Ali Imran ayat 40 hingga ayat 46. Surah Ali Imran ayat 40 hingga 46. Nota tu 70 saja. Kalau tak cukup, ambil Quran ya. Ambil Quran. Sebab kita nak baca Quran ni. Zikir dengan membaca Quran. Saya baca, tuan-tuan ikut ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Okey, setakat dulu ya. Kita baca huraiannya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha'. Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak, padahal sebenarnya aku telah tua. Saya tambah aku ni telah tua sangat dan isteriku pula mandul. Allah berfirman, demikianlah keadaannya, Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Ayat tauhid, ayat usuluddin, ayat tasawuf di sini ya. Ayat tauhidnya ialah Allah nak tunjukkan kuasa dia, maha berkuasa dia ke atas seorang hamba-Nya, yakni Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini terasa sangatlah memiliki seorang putera. Dia nak sangat, tujuan yang besar dia nak dapat anak ni ialah untuk ganti dia jaga agama. Jadi nak mengajar kita bahawasanya dalam hidup kita ni semua orang nakkan pada anak tu. Dan jangan lupa niat untuk nak dapat anak tu ialah untuk nak mewarisi supaya anak kita ini boleh membawa agama Allah, ajaran Allah dengan baik. Itu kita nak, supaya dapat anak tu boleh jadi seorang anak yang baik. Nabi Zakaria ni dia punya idaman, cita-citanya sangat tinggi supaya anak dia boleh memimpin rakyat di tempat dia tu, untuk membawa rakyat jelatanya kepada agama Allah. Sebab dia tengok keadaan penduduk di negeri dia tu memang perlu sangat supaya ajaran agama ni dia dibawa dengan baik. Bagi dia naklah supaya dapat anak. Jadi dia berdoa pada Allah. Yang kedua, sesiapa sahaja hamba Allah yang ada hajat yang sangat tinggi dalam jiwa dia, sesuatu hajat yang dia nak, maka jangan lupa, di samping dia berusaha dengan macam-macam usaha, satu daripada usaha yang paling tinggi dan dituntut oleh agama ialah bermohon, berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hukumnya. Berarti bila kita tengok keadaan macam mana pun manusia di dunia hari ini, dia tak sunyi, walaupun usahanya banyak, tapi dia tak sunyi daripada berdoa kepada Allah SWT sekiranya orang tu faham agama Islam. Okey, jadi apa saja kita pun tak sunyi
bermohon pada Allah SWT, sebab kita hajat negara kita sangat besar, supaya dapat dikesan di mana ke raibnya penerbangan kita tu. Usaha macam-macam, kapal berpuluh-puluh di udara, di laut. Tapi tak lupa setiap masjid, setiap surau berdoa memohon pada Allah SWT. Itu adalah komplit usaha yang Allah suruh. Usaha dengan ilmu pengetahuan kita ni teruskan, tapi mohon pada Allah pun jangan lupa. Gitu ya. InsyaAllah akan ketemu bila-bila masa. Jadi Nabi Zakaria ni bila dia berdoa begitu, maka Tuhan wahyukan kepada dia melalui malaikat dalam ayat 39, ayat 38 ni, wahai Zakaria, inna Allah yubashshiruka bi ghulam. Allah wahai Zakaria, Allah beritahu kabar, Allah sampaikan kabar gembira kepada kamu bahawa doa kamu tu Allah makbulkan. Aku tukar sampai kata malaikat Jibril. Kamu minta anak lelaki. Ayat sebelum ini ada dalam Quran dia, saya ambil ayat 40 terus. Jadi tapi Allah beritahu doa kamu makbul, anak yang dapat anak lelaki Allah tambah satu, nama pun dia dah pilih, Yahya. Jadi sekarang dengan kuasa Allah, saya kata ayat tauhid tadi, Allah Maha berkuasa. Bila kita minta sesuatu, kadang Allah makbulkan waktu itu juga, kadang Allah makbulkan satu masa nanti, kadang Allah makbulkan di pada mahsyar nanti. Terserah pada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba yang hina, sangat rendah dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita doa Allah nak makbul bila masa, kita serah bulat-bulat pada dia. Zakaria, doa kamu sekarang juga Allah makbul. Kamu akan dapat anak lelaki, nama Tuhan dah pilih, yakni Yahya. Dan Tuhan sebut tidak ada lagi dalam sejarah masyarakat kamu ni orang yang nama Yahya, melainkan anak kamu. Oh, syukur dia. Dalam syukur-syukur itu dia merayu pada Allah. Qala rabbi anna. Jadi sekarang nyata ayat ni, ayat tauhidnya ialah kita wajib percaya pada Allah Maha berkuasa. Di antara Maha berkuasa Allah tu berlaku di situ ya. Yang kedua, kita wajib percaya bahawa Allah tu memakbulkan doa. Wajib percaya. Ud'uni astajib lakum. Tok Imam tadi sebelum doa dia kata, qala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, doalah pada aku akan makbulkan. Tok Imam baca tadi. Bila Tok Imam baca, Tok Imam berdoa, kita pun amin. Bila Allah nak makbulkan itu, mungkin lepas ni, besok lusa itu serah pada Allah. Jadi sekarang tanda gembira dia doa lagi, dia cakap sepatah pada Allah, wahai Tuhanku, bagaimana aku akan beroleh anak? Agaknya cara mana aku nak dapat anak tu, padahal sebenarnya aku ni sudah sangat tua, dan isteri aku tu pula tua lagi, mandul. Jadi macam mana nak dapat anak tu? Jadi bukan dalam bab seorang Rasul bertanya ini, bukan dia mempersoalkan kuasa Allah, tapi dia nak bangkitkan keyakinan dia lagi tinggi, kegembiraan dia, nak bermanja lebih dengan Allah. Tanya lagi. Maka Allah jawab mudah saja, sikit saja Allah jawab melalui malaikat. Itu kerjaku, kata Allah. Itu kerjaku. Mundur dia diam dalam huraiannya. Ini kerjaku. Aku tahulah aku Tuhan. Kalau dalam bahasa Kelantan, aku tahu aku ni Tuhan. Jadi kerjakunya meminta aku makbul. Tapi dalam ayat ni Allah berfirman, dan demikianlah keadaannya, Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi wahai Zakaria, kamu jangan risaulah. Allah ni kalau dia nak sesuatu, maka dia akan buat, sebab dia Maha berkuasa. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah tu kalau dia nak buat sesuatu, nak jadikan sesuatu, betapa mudahnya bagi dia, ay yaqula, dia kata kun fayakun, jadilah. Jadi itulah. Jadi sekarang ayat ni untuk kita dalam surau ni, ingat baik ya.
di mana pun kedudukan kita, tinggi ke pangkat kita, rendah ke pangkat kita, sihat ke kita, sakit ke kita, kaya ke kita, miskin ke kita, kita di bawah satu kuasa yang amat besar, amat agung, yakni Allah SWT. Kalau dia nak jadikan sesuatu pada kita, cukup dengan dia firman kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi ingat baik, ni nak mengajar sesiapa saja, jangan takabur dalam hidup kita, jangan sombong. Sebab kita ada kuasa, maka Allah kuasanya lagi besar. Dia boleh buat sesuatu dalam sekelip mata, dalam tempoh seminggu, sebulan, sehari. Jadi berarti dalam hidup kita ni banyakkan subhanallah, astaghfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Itu banyakkan. Sebab apa? Kita duduk di bawah satu kuasa yang amat agung, dia sedang tengok kita. Tadi sambil buat kereta mari tadi lagu Iwan, betapa cantiknya laut, itu bukan kita punya, itu Allah punya. Betapa cantiknya alam, itu bukan kita punya, itu Allah punya. Tiada kita punya, melainkan semua Allah punya. Budak tu, budak yang menyanyi dulu tu, sekarang lagu nasyid semua. Itu nak mengajar kita lah. Ya, baik. Bila sudah gitu, Nabi Zakaria masuk selangkah lagi. Dia masuk macam mana? Dia nak lagi, dia gembira sangat. Dia kata qala rabbi ja'alni ayah. Nabi Zakaria berkata lagi, wahai Tuhanku, qala rabbi ja'alni ayah. Ayah tu tanda. Wahai Tuhan, cuba beri tanda alamat, ya wahai Tuhanku, jadikanlah bagiku satu tanda yang menunjukkan isteriku tu mengandung. Jadi wahai Tuhan, tak apalah, bagilah aku tanda kalau isteri aku tu mengandung, untuk tambah gembira aku. Sebab sebagaimana makruf kita tahu bahawa kita ni, kalau orang perempuan dia tahu sangatlah kalau dia mengandung ada tandanya. Mual ke, muntah ke, segala macam. Suami pun bila dia tengok isteri dia dalam keadaan begitu, maka dia bertahu, itu tanda isteri aku mengandung. Masalah bagi Nabi Zakaria ni, dia tak pernah tengok isteri dia tu mual ke, muntah ke, kalau dia kata luga, loyo, tak pernah tengok. Sebab dia ni tak dapat tengok isteri dia tak pernah mengandung. Jadi apa salahnya dia berayu kepada Allah kalau isteri aku mengandung tu? Agak-agak lagu mana tandanya, wahai Allah saja. Ya. Jadi kita semua ada pengalaman. Qala, Allah tu jawab selalu, ya, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Jadi kata firman Allah SWT, tandamu itu ialah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai selama 3 hari 3 malam. Jadi tanda mengandung ni, tanda isteri mengandung, dia pergi pada suami. Nak mengajar kita, kadang-kadang ada juga orang perempuan, isteri yang mengandung, tapi muntahnya suami. Tuan-tuan mungkin tak pernah jumpa, tapi saya ada jumpa dalam sejarah hidup saya ni. Jadi dia jadi guana dia mau kawin lagu ni semua. Kalau bini kawin buksa tu, dia Kelantan. Kalau isteri kawin mengandung, kawin gini semua lah. Bagus lah, isteri dia mau tak kena, dia mau aja kena ya. Mau lah kena kawin dia. Ada jenis macam tu. Jadi di segi tauhid apa dia tu? Allah Maha berkuasa. Tak usah risau, ini kerja Tuhan, kerja Allah. Dia nak muntahkan suami ni macam mana? Jadi muntahkan suami dia ni, sebaik tak banyak, sikit-sikit je. Jadi sekarang penyakit tanda mengandung isteri ni, dia pergi pada Zakaria. Dalilnya ada di sini. Jadi tak pasal-pasal Nabi Zakaria ni 3 hari 3 malam tak boleh bercakap. Ingat tuan-tuan ya, tidak ada bagi Nabi sifat yang merendahkan dia, tidak ada bagi Nabi. Sifat bisu ni tak ada pada Nabi. Dia tak boleh ada. Tapi ni bukan sifat nak merendahkan Nabi. Ini sifat nak menunjukkan Allah tu Maha Kuasa. Tunjukkan kepada Nabi dan Rasul Zakaria tadi, sebab besok bila isteri dia mengandung, Zakaria ni akan mengajar juga.
Tugas Nabi ialah mengajak agama. Di samping merintah negara, dia mengajak agama. Jangan lupa ya, bila saya sebut Nabi itu jangan nampak surau dalam masjid saja. Nabi itu merintah negara. Contoh yang paling jelas Nabi Muhammad SAW. Siapa yang merintah negara Mekah dan Madinah waktu zaman Nabi Muhammad SAW? Cuba jawab. Siapa yang menjadi ketua memerintah negara Mekah dan Madinah? Muhammad SAW. Siapa yang menubuhkan kerajaan Islam di Mekah Madinah? Cuba jawab. Jawabnya Muhammad SAW. Jadi bila sebut Nabi, ingat baik-baik. Jangan nampak bila Nabi itu kerja dia semayang, puasa, zakat, semayang, puasa. Tak, mengatur negara, ekonomi negara, segala-gala macamnya. Buat jalan, buat apa, semua di tangan Nabi. Baik, saya nak beritahu ya. Sebab esok di antara tugas dia ni mengajar. Jadi bila isteri dia mengandung nanti, jadi wahai Zakaria, bila isteri engkau mengandung nanti, engkau tidak akan dapat, ya, tidak la tukalliman nas kallama yukallim, berkata-kata annas manusia salasa, wahid isnin salasa, wahid isnin salasa, arba'ata khamsa, ya, tiga ayam hari, illa ramza, kecuali dengan bahasa isyarat sahaja. Sekarang bila kamu sampai satu hari itu Zakaria, bila kamu keluar nak mengajar, tiba-tiba tak boleh keluar suara gitu. Maka waktu itu awak keluarkanlah bahasa isyarat, melainkan dengan isyarat sahaja. Maka bila dah begitu, itulah tanda isteri kamu mengandung. Jadi kuasa Allah SWT sampai hari ini, bila sampai masanya isteri dia mengandung, Nabi Zakaria pergi ke mihrab untuk nak mengajar. Bila tak boleh bercakap, maka dia kena mengajar dengan bahasa isyarat. Macam mana bahasa isyarat tu? Mungkin ajar sikit, hanya sebut gerak jari je lah. Gerak jari ni gerak kepala. Begitu je lah. Jadi hari ini Nabi Zakaria mengajar dengan bahasa isyarat saja. Dan ingatlah kepada Tuhanmu dengan berzikir banyak-banyak. Hei Zakaria, ingat betul-betul pada Tuhan kamu yang nak bagi nikmat yang paling besar pada kamu untuk dapat putera ini. Berzikirlah, ingatkan Allah banyak-banyak. Baik, ingatkan kepada Tuhanmu dengan berzikir banyak-banyak. Zikir ini kalau kita baca kita Al-Azkar Imam Nawawi itu, zikir ini sebarang perkara yang menyebabkan kita rapat pada Allah, itu zikir. Di antaranya la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. Satu lagi baca Quran, itu zikir. Qala itu zikir, zikrullah bi tilawatil Quran, itu zikir. Satu lagi dengan mengaji, bercakap, berbincang, bermasywarah dengan benda-benda yang disuruh oleh Allah SWT, itu pun zikir. Hatta kata Imam Nawawi ni siapa? Tok Guru lah, kitab dia pun tak larat nak bilang kita. Hatta kita berbincang tentang perkara-perkara dalam hidup kita, cara berniaga yang diredai oleh Allah, itu juga pahala zikir. Itu dia ya. Jadi untuk kita, jangan kita ingat bila zikir itu dia duduk ramai-ramai la ilaha illallah sampai beratus-ratus, itu pun zikir. Itu pun zikir ya. Tapi Imam Nawawi ni dia orang cerdik, dia luaskan zikir-zikir mengikut konteks semasa dia ya. Tapi jangan lupa lah, zikir itu sebut nama Allah semua sekali itu untuk Nabi Zakaria ni, dia terpaksa dengan bahasa isyarat. Dan sekarang mulai saat itu dia kena banyakkan lagi ingatkan Allah. Jadi kalau dia berjihad fisabilillah, kena banyakkan lagi, sebab dia ni kerjanya menyebarkan agama. Baik, apa dia nak ajar kita yang duduk dalam surau kita ni? Kalau kita menghadapi isteri kita sudah mengandung, maka suami banyak-banyaklah berperangai dengan perangai yang diredai oleh Allah. Itu dia. Jangan bila isteri sudah mengandung, suami pun mula ada perangai. Dulu tidak ada perangai, Ustaz. Ni isteri lapor pada kita, Ustaz, suami saya tu apabila saya mengandung anak kelima ni, acak benar tak balik ke rumah.
Dan saya tengok dalam handphone dia tu mesej, macam-macam mesej dari perempuan lain ustaz. Mesej tu pula kadang-kadang kata-kata yang memang saya baca pun tak sanggup baca. Macam mana saya nak buat ustaz? Ini suami yang tak mengaji tafsir. Suami yang tak mengaji tafsir, sepatutnya dalam Quran bila isteri kita begitu, kita kena banyak-banyak zikrullah, sebut nama Allah, baca Quran, rajin ke surau, rajin ke masjid, rajin buat amal-amal soleh. Itu saja tafsir dia nak ajak kita. Jadi bila saja begini, maka zikirlah Allah yang mana. Sebab itulah bila isteri mengandung, suami pun cantik sangat, terlalu cantik dan terlalu kena dengan sunnah kehendak Allah. Bila suami mula baca Quran, tiap lepas sembahyang dia ambil 10 minit seorang-orangnya baca Quran, okay? Kerana Allah. Tapi lebih-lebih lagi apabila isteri saya dalam keadaan begini, saya kena banyak baca Quran, saya kena banyak berdoa kepada Allah SWT. Dan di antara zikirnya, bangun sepertiga malam bermunajat dengan Allah SWT. Itu kerja suami. Isteri pula, isteri kata tubuh saya, kata arwah mak saya jugalah, bila mengandung maka banyak-banyaklah baca Quran. Dia kata ni tidak ada dalam hadis ni, tapi orang tua kita kalau nak anak perempuan banyak baca surah Maryam. Dia kata gitu. Kalau terasa nak anak perempuan, banyakkan surah Maryam. Sebenarnya bacalah surah mana-mana pun tak apa. Anak laki-laki, anak perempuan, semuanya anugerah dari Allah. Tapi Nabi Zakaria ni, dia keluarga Imran dulu, dia nak anak laki-laki. Tak salah. Kalau cita-cita kita nak anak laki-laki, tak salah. Jadi kita baca Quran sekarang, surah Yusuf. Kalau nak anak laki-laki yang comel, yang warak, dia kata baca surah Yusuf. Tak apalah, asalkan baca Quran. Jangan bila mula mengandung tu banyak menyanyi lah, banyak pergi pesta tu, itu tak boleh. Banyak baca Quran silakan. Di sekarang dia nak ajak kita ya, banyak-banyak berzikir Allah banyak. Dan bertasbih memuji Allah. Jadi zikir tu kalau bahasa mudahnya la ilaha illallah, tasbih tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih puji Allah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu semua zikir ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu semuanya zikir ya. Tapi di sini dihurai oleh ustaz kita ni dengan mengerjakan sembahyang. Hei Zakaria, kamu kena banyak zikrullah dengan mengerjakan sembahyang. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, setiap orang Nabi dan Rasul ada sembahyang yang Allah dah tentukan, Allah fardukan bagi dia. Jadi macam mana cara sembahyang Nabi Adam, macam mana saya sembahyang Nabi Nuh, Nabi Idris, itu kita tak wajib tahu. Macam mana sembahyang Nabi Musa, kita tak wajib belajar. Macam mana sembahyang Nabi Zakaria pun kita tak wajib belajar. Yang kita wajib belajarnya ialah sembahyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita wajib belajar dan kita wajib tunaikan. Jadi sekarang Nabi Zakaria diperintah oleh Allah SWT banyak mengerjakan sembahyang. Okey. Untuk kita sembahyang tu hanya 5 waktu je Ustaz. Banyak macam mana? Banyak tu begini huraian dia. Nombor 1, kalau biasanya kita sembahyang tak cukup 5 kita 3 ataupun 2 sahaja, maka mulai isteri dah mengandung ni kena cukup sembahyang 5 waktu. Kalau tanya kenapa sembahyang cukup ni, dia kata pula kerana isteri mengandung dah, kerana Allah. Tapi saya jadi berubah kerana saya syukur sangat isteri saya dah mengandung. Saya kahwin dah 18 tahun ni. Jadi saya syukur sangat. Selama ni pun sembahyang dah. Jangan pula jadi sembahyang tu kerana tu, tak boleh. Sembahyang ni lillahi ta'ala, tapi penyebabnya tu ya. Satu ya. Yang kedua, kalau sembahyang selama ni kita dah cukup 5 waktu, tapi kita buatnya tak pernah cukup di masjid, buat di rumah saja. Maknanya mulai ni hendaklah kita banyak bersembahyang di masjid, yakni secara berjemaah. Okey. Yang ketiga, kalau okey dah Ustaz di masjid saya buat segala macam, banyakkan zikrullah dengan sembahyang ini,
tambah lagi dengan sembahyang sunat. Jadi tuan ya, ada orang tu dia bangun pukul 4.30, dia buat sembahyang sunat sampai dah masuk subuh. Ini maksudnya banyakkan sembahyang. Jadi hak banyak sembahyang malam ni diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun insya-Allah sekali-sekala kita bangun buat sembahyang tengah malam. Tak kira lah nama sembahyang sunat ke sembahyang tahajud ke sembahyang apa, tak kira. Tapi banyakkan sekadar yang kita mampu. Ingat baik, sembahyang malam ni walaupun 200 rakaat hukumnya tetap sunat. Kadang-kadang berlaku anak-anak kita ni bila dia mula mencebur diri dengan tahu sembahyang malam, maka dia akan buat sembahyang malam. Bila pergi kerja esok, dia akan jadi tidur. Itu berdosa. Saya nak tekankan bahawa sembahyang malam ni 200 rakaat pun dia tetap sunat. Menyelesaikan kerja kita yang kita makan gaji dengan kerajaan tu wajib. Ingat baik-baik, buat sunat tu jangan sampai mengganggu kerja wajib. Tu dia. Pergi kerja malas, ngantuklah kawan malam maya sunat 200 rakaat. Jadi hari ni kawan tidur sekejap ya. Waktu-waktu bekerja, duit yang dapat waktu tidur tu duit haram. Hak awak buat 200 rakaat semalam dapat markah sunat, pahala sunat. Yang awak buat di pejabat tu, ia tinggalkan kerja wajib tu, itu haram. Gaji yang dapat untuk itu haram. Nabi dah confirm dalam hadisnya, ma min lahmin yambutu min haramin fanar aula. Maksud hadis, mana-mana daging yang tumbuh segar dengan pendapatan yang haram, maka neraka lah yang akan panggil dia. Itu dalam neraka. Kalau kita baca kitab Penawar Bagi Hati dalam bab menjaga perut, Nabi sebut di situ, mana-mana daging yang tumbuh dengan hasil yang haram, maka neraka tempat dia. Dan Nabi sebut lagi, sesiapa yang dalam perut dia, jaga perutnya, sesiapa yang dalam perutnya ada haram, maka sembahyang ibadat dia Allah tak terima. Allah ni surat bengar dia tuan-tuan sekalian. Mana sesiapa yang dalam perut dia ada benda haram, makan benda haram, makan gaji haram, maka sembahyang, puasa, zakat dia Allah tak terima. Dalam huraiannya Allah tak terima ni maknanya ialah kalau mengikut umum hadis tu memang Allah tak terima. Jadi tak salah kalau ada tu kata sembahyang dia tu tak ada pahala. Tak salah. Kalau confirm orang tu hidup dengan menipu, maka sembahyang dia tak ada pahala. Yang kata pada waktu tu tahu bagaimana macam dia pula Tuhan tahu orang ni sembahyang ada pahala tak ada pahala. Bukan masalah Tuhan, awak tak ngaji tasawuf, tak baca kitab Penawar Bagi Hati. Dalam kitab tu hadis Nabi sebut, siapa yang ada makanan haram dalam perut dia, maka ibadat dia Tuhan tolak, Tuhan tak terima. Jadi betul lah. Baik, kenapa saya hurai sampai ke sana tuan-tuan sekalian? Sebab ada setengah orang ni bila dia dah mula nak rapat dengan Allah, dia terlupa bahawasanya benda sunat tetap sunat, yang wajib tetap wajib. Dia ya. Saya nak beritahu ni, semayang banyak semayang malam ya. Bulan Ramadan, budak-budak dia nak periksa, dia tolong dia semayang malam bulan Ramadan tu sampai tak baca buku. Saya kata tak boleh. Periksa tu wajib. Semayang malam awak ni sunat. Pelajaran tu dulu. Tu dia. Baik. Tu sebab Allah sebut tu pada waktu malam dan pada waktu pagi. Ini nak mengajar kita. Banyak semayang pada waktu malam, tentulah semayang sunat di samping semayang dia. Dan waktu pagi. Sebab tu waktu pagi subuh-subuh gini ya. Banyak kita zikirkan Allah dengan semayang. Jadi untuk pagi ni zikrullah dengan mengingatkan ayat Quran Allah SWT tu banyak masuk dalam zikir juga. Jadi betul. Ada dalam hadis lah kalau tak silap saya, untuk sembahyang asar dan sembahyang subuh kita tidak perlu bersalam-salaman lepas sembahyang tu. Ada dalam hadis. Sebab pada waktu pagi ni yang perlunya ialah zikir banyak-banyak. Pagi ni. Ni zikir kita ni, tengah zikir.
Ada sebab tu bila lepas saja sembahyang subuh, zikir, tak perlu lagi bangun salam sallallahu dia kata. Tapi hal lepas kita dah zikir dah baru salam ni tak apa, itu masalah lain ya. Sekarang ni lepas sembahyang subuh tu bangun nak salam dulu, lepas tu baru mengajar. Itu tak payah, tak betul. Bila sudah sembahyang subuh, terus gerakkan meja, ataupun sebelum sembahyang subuh lagi meja dah ada dah, cokoh situ, tegak situ. Sudah ustaz pun kayu selalu. Bila nak balik nanti kita salam balik, itulah bab. Ya. Kenapa saya huraikan sana tu? Sebab ayat ni terangkan bahawa pada waktu malam dan waktu pagi. Dia ya waktu pagi. Waktu pagi ni lah. Baik. Jadi sekarang bereslah. Nabi Zakaria pun puas hati sebab apa dia akan dapat anak, dan Tuhan dah beritahu sejelas-jelasnya apa yang dia kena buat sempena nak dapat anak ni. Maka dia dah tahu semua sekali. Maka kita pun dah tahu apa yang Allah ajar kepada Nabi Zakaria ni. Oleh kerana dia ada dalam Quran, inilah juga yang Allah ajar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pengikut agama di zaman Nabi Zakaria, inilah amalan yang dia buat. Dan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, ini juga amalan yang kita buat. Sebab ayat ni kisah Nabi Zakaria, tapi turunnya pada Nabi kita. Nabi kita dah ajar pada sahabat-sahabat di zaman dia. Sekarang persampaikan kepada semua umat Islam sampai kiamat. Benda ni kita amalkan. Baik. Sekarang habis di situ, timbullah pula kisahnya. Dan ingatlah wahai Muhammad, ayat sebenarnya. Dan Muhammad hatu, wahai Muhammad, kamu ingat tentang kisah Nabi Zakaria. Selesai. Sekarang Allah beritahu lagi pada Nabi kita. Allah berfirman, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ingat Muhammad ya, ini kisah satu lagi, yakni ketika mereka berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan telah memilihmu beroleh kemuliaan melebihi perempuan-perempuan seluruh alam yang sezaman denganmu. Jadi Allah ajar ayat ni, Allah turunkan wahyu Quran ni kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya satu daripadanya, bila Nabi kita berdakwah nanti, kisah-kisah budak perempuan baik yang mengikut agama daripada Nabi Adam sampai agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah budak perempuan gadis sunti yang sangat baik menjadi contoh. Ada seorang budak tu dalam Quran namanya Maryam. Jadi Nabi cerita pada umat dia. Tentulah Nabi cerita pada isteri dia, Aisyah dan segala macam, bahawa ini budak yang baik. Siapa? Maryam. Maka tentulah pengajaran untuk kitanya, bila kita ada anak perempuan, maka kita kena ingat siapa itu Maryam. Tidaklah nak sampai anak kita tu, perempuan kita tu nak jadi sampai Maryam, tapi kena didik dia sebaik mungkin. Maryam ni memang budak baik dari kecil lagi, sangat baik, budak solehah. Tapi jangan lupa tuan-tuan, keturunan dia pun baik, dan mak bapak dia menyengolahkan dia pun, meletak pendidiknya orang baik juga. Siapa yang didik dia? Nabi Zakaria. Mak bapak dia keluarga Imran, yang mendidik dia Nabi Zakaria. Nak mengajar saya dia tuan-tuan, anak baik, memang keturunan yang baik, tapi kalau kita letak di sekolah yang tak baik, di tempat pendidikan yang tak baik, dia akan jadi tak baik. Benih yang baik, tapi baju tak kena, maka dia tak akan keluar buah. Atau keluar buah pun jadi tak manis, keluar buah pun jadi tak besar, maknanya tak sempurna. Begitu juga anak-anak kita memang baik, tapi anak tu memang Tuhan dah jadi semuanya baik, tapi peranan mak bapak dia pula letak budak ni kepada pendidik yang baik. Lepas kita, dalam kita mendidik anak-anak tu, kita kena selalu awasi macam mana dia di sekolahnya. Kita kena awasi supaya anak yang baik itu, kebaikan solehah dia itu akan berkembang sepanjang masa. Sebab kita tengok pendidikan dia tu, kita letak pendidikannya itu, sekolahnya itu, gurunya itu orang yang betul. Sekarang bila dibesar budak Maryam ni, gadis Maryam ni,
dengan seorang pendidik yang sangat baik. Waktu dia penuh sebagai seorang gadis sunti, yang budak-budak perempuan zaman dia tu memang tidak ada lancung yang serupa dia ni. Allah sebut di sini, satu hari datanglah malaikat. Katanya apa ni, wahai Maryam. Malaikat datang kepada Siti Maryam, beritahu pada dia, wahai Maryam, Allah pilih kamu menjadi seorang perempuan, gadis yang sangat mulia. Berbanding dengan perempuan-perempuan lain di zaman kamu ni, kamulah seorang gadis yang sangat tinggi kemuliaannya berbanding dengan gadis-gadis lain. Allah sendiri yang pilih kamu jadi seorang gadis yang sangat baik. Ya. Kemudian bila malaikat datang berkata begitu pada Maryam, dia pergi pula pada ayat 43 ya. Pada ayat 43 kita tak baca lagi ayat 42 tadi ya. Ayat 43, kita pergi ayat 43 sekarang. Ayat 43 saya baca, tuan-tuan ikut ya. Kita habiskan ayat ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maryam qunuti, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ini sudah sampai ayat 44 tadi ya. Kita pergilah pada ayat yang 45 46 ayat akhir sekali ya. Qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimah. Ikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimah. Saya berhenti sebab habis nafas itu ya. Kita ulang balik. Innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Sini ada nun ke tak ada? Tak ada sah Imam. Tak ada terus ya. Innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu itu minhu ismuhu. Ni di sini tak ada nun juga. Tak ada. Innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibn Maryam. منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيئا في الدنيا والآخرة. وجيئا في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس بالمهد وكهلا ومن الصالحين.
iman. Ini kan menhunismuhu kan? Ada nun kecil dari situ ya? Tak ada ya? Jadi saya lidah saya nak kira begitu. Tak apalah. Wahai Maryam, tengok ayat 43 ya. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu. Sekarang malaikat beritahu kepada Maryam, kamu menjadi pilihan seorang budak perempuan yang sangat Allah sendiri rekomen yang Allah adalah sangat baik. Tapi disebut oleh malaikat, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu dan sujudlah serta rukuklah mengerjakan sembahyang bersama-sama orang yang rukuk. Sekali lagi, baik macam mana, mulia macam mana pun, maka satu di antara tanda orang baik tu ialah wajib dia mengerjakan sembahyang. Jangan ada orang dia ni baik ustaz tapi sembahyang je dia tak kekal, tidak sembahyang. Tak boleh. Tak boleh kita bubuh perkataan budak ni baiklah ustaz, baik sangat tapi sembahyang saja tidak. Tak boleh bubuh gitu. Budak ni tegur ustaz, sembahyang tak boleh. Hatu kena kata. Jadi sekarang siapa-siapa saja nak mengajar kita dalam surau ni, anak kita yang kita kena tekan tu ialah sembahyang tu kita kena tekan sangat-sangat supaya dia istiqamah dengan sembahyang, konsisten dengan sembahyang itu. Bila sembahyang tu beres, insya-Allah hak lain beres semua. Itu dia ya. Jadi sembahyang yang kedua, bersama-sama orang yang rukuk, orang yang sembahyang. Nak mengajar kita, baiknya kita ni sembahyang ialah bersembahyang dengan sama-sama orang yang sembahyang. Maknanya bukan sembahyang sendiri. Untuk perempuan, untuk kita orang Islam, perempuan umat Nabi Muhammad SAW, orang perempuan pergi sembahyang jemaah di surau dan masjid itu, dia adalah sembahyang di rumah pun tak apa. Dia nak pergi di masjid boleh, tak pergi pun tak apa. Tapi orang lelaki, makna sembahyang di masjid tu, ada setengah ulama kata wajib. Kalau kita duduk di sekitar masjid ni, sembahyang orang lelaki tidak ada. La salata fil bait illa fil masjid. Man sakana fi jiwar al-masjid, kata dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i, siapa yang duduk fi jiwar al-masjid la salata illa fil masjid. Ini Imam Ahmad. Orang yang duduk berdekatan dengan masjid tidak ada sembahyang di rumah, melainkan di masjid. Hak tu hak budak-budak dakwah tu dipanggil tuan, mari kita ke masjid, mari saudara ke masjid. Itulah dia panggil tu sebab kita dekat dengan masjid. Tapi Imam Syafi'i kata boleh sekali-sekala. Tapi kalau amalkan sembahyang di rumah saja, masjid tak kita boleh. Jadi ni sejak zaman Siti Maryam lagi, sembahyangnya ialah bersama-sama orang ramai. Okay, ya. Jadi sekarang fikirlah, tuan-tuan ni semua dekat masjid. Jadi kalau mari masjid belakang, pecah masjid penuh. Itu terserah. Baik. Peristiwa yang demikian ialah sebahagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Ingat, benda ni benda gaib. Cerita Maryam segala macam ni benda gaib. Sebab apa? Sebab dia tak berlaku zaman Nabi. Gaib tak tahu, Allah saja tahu. Tapi Nabi tahu macam mana cerita ni daripada wahyu Allah kepada Nabi. Nak mengajak kita bahawa perkara gaib ni Allah saja yang tahu. Nabi tak tahu perkara gaib, melainkan apa yang diberitahu oleh Allah. Jadi kalau ada tahu, orang boleh tahu, orang sebut dia tahu benda gaib, itu memang sesat. Jadi kalau bomo tu kata dia nampak kapal terbang tu, itu memang sesat. Sebab kalau dia nampak, orang lain pun nampak juga. Sebab kapal terbang tu termasuk dalam benda gaib. Kan dia gaib, tak ada tu. Jadi kalau dia kata dia nampak, itu sesat. Itu punca kita boleh jadi syirik kalau kita pandai-pandai mengatakan kita nampak benda orang tak nampak. Kalau wali, kalau saya wali sekalipun saya nampak, saya tak boleh cerita pada orang. Awak tak nampak sebab awak tu gapo. Saya wali, saya nampak sampai nampak tergantung-gantung. Jangan nak mengarut ustaz. Itu tak betul. Jadi begitu ya. Jangan ambil hak Allah. Okey? Dengar baik. Peristiwa demikian itu ialah sebahagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Kamu tak tahu, tapi aku beritahu, kata Allah ya. Sedang kau tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka mencampakkan kalam masing-masing untuk mengundi. Mengundi ada dalam Quran. Untuk mengundi siapakah di antara mereka yang akan melihara Maryam. Dan kau juga wahai Muhammad tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka berkelahi tentang perkara menjaga dan memelihara Maryam. Walaupun nak jaga Maryam ni berebut cabut undi. Ayat ni tuan-tuan saya mengajar di Surah Jaya Belhara. Ya, minggu lepas ni.
Jadi ayat ni pegawai pilihan raya tu semua mengaji dah ayat ni. Saya pun sebut, tuan, kerja mengundi yang tuan-tuan nak buat ni adalah Quran. Pasal apa kata tak dapat pahala? Tuan dapat pahala tu urus orang nak mengundi pilihan raya ni. Tapi bila tuan urus dengan betul, pahala. Apa yang mengundi ada sini? Nak pelihara mana dia mengundi? Dia mengundi bukan mangkak. Dia cabut, dia campak benda, campak kalam apa segala macam, pilih untuk nak jaga Maria. Sebab apa? Sebab Maria ni nampak luar biasa baiknya, maka orang nak menjaga dia ni berebut. Jadi benda gaibnya di sini Muhammad kamu tak tahu ialah macam mana nak memilih dan jaga Maria ni. Kamu tak tahu, tapi aku beritahu. Itu dia ya. Baik. Akhirnya budak Maryam ni dia ikutlah sembahyangnya, zikirnya, bermunajat pada Allah hingga sampai dia minta dengan Nabi Zakaria atau satu merak tempat dia untuk dia berzikir segala macam waktu-waktu sunyi dia. Satu hari datang ayat 45 tu, ingatlah, hei Muhammad, ingat lagi ketika malaikat berkata, wahai Maryam, bahasanya Allah memberikan khabar yang mengembirakan dengan mengurniakan seorang anak yang kau akan kandungkan semata-mata dengan kalimah daripada Allah. Maryam, dia duduk zikir satu hari, tegak berdiri di depan dia seorang laki-laki. Maryam hari ini dia ayat ni sebelum tu macam-macam dia kata, aku berlindung dengan Allah kalau sekiranya kamu ni seorang lelaki yang jahat nak buat jahat pada aku berlindung lah, sebab aku ni orang perempuan seorang-seorang diri, kahwinnya belum saya hurai tu. Maka kata malaikat tu, jangan risau, aku ni malaikat datang nak beritahu kepada kamu, innallaha yubashshiruka bikin nama Allah telah memberi kabar gembira pada kamu akan dapat anak ni pula adalah Isa ibnu Maryam, dan seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan ia juga dari orang-orang yang didampingkan, diberi kemuliaan di sisi Allah. Anak kamu lah akan lahir ni Maryam, namanya Isa. Itu dia ya, Isa ibnu Maryam, dan dia ni adalah cara mudah Nabi lagi Rasul. Jadi malaikat boleh katalah kamu kabar gembira bagi anak gadis yang duduk di dalam air semayang 24 jam, tak pernah disentuh oleh seorang lelaki, kahwinnya tidak, apanya tidak, tentulah masalah besar bagi dia. Tapi tak apa, dengar dulu malaikat nak kata, satu lagi kelebihan anak kamu ni wahai Maryam, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin, dan ia akan berkata-kata pada orang ramai semasa ia masih kecil dalam buayan dan semasa ia dewasa, dan ia adalah orang-orang yang soleh pada Nabi. Di sini dah duduknya beza kita dengan Kristian. Orang Kristian jadi kafir sebab dia kata Isa ni anak Tuhan, sebab tak kahwin tak apa dapat anak, jadi dia kata anak Tuhan. Dia orang Kristian ni bukan dia tak percaya pada Allah, dia pun Allah akbar juga, tapi punca dia jadi kafir kerana dia syirikkan Allah. Ada anak ni adalah sifat manusia, bukan sifat Allah. Dia ya, itu pun dia. Di segi Allah, dia pun Allah. Dia pun sebut Allah. Ya, dengan nama God ke apa tak kira, tapi dia sebut Allah. Cuma dia jadi kafir kerana dia kata Allah tu ada anak. Itu dia ya. Begitu juga saya nak luaskan sikit. Orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, ada di antara mereka mengatakan Allah tu Tuhan dia, tapi berhala tu pun Tuhan juga. Dia jadi kafir kerana dia syirikkan Allah SWT dengan menyembah selain daripada Allah. Ya. Jadi nak sebut di sini itu saja. Jadi sekarang cara kita nak berdakwah pada Kristian yang kafir sekarang ni sangat mudah. Jangan kita marah dia sebut Allah tu. Yang kita kena betulkannya ialah Allah tu tak ada anak. Kalau kamu sebut Allah tu betul, memang betul, tapi Allah tu tak ada anak. Yang ni kena ikut Allah cara agama kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja silap kamu. Kalau kamu betul itu, sama-sama kita ke syurga. Dia pun balas pada kita, awak salah, sebenarnya Isa tu anak Tuhan. Jadi dia berlawan gitulah, tak ada apalah. Dia pegangan dia, kita pegangan kita. Tapi kita jangan putus harapan. Wajib kita kena berdakwah supaya hilang masalah Allah ada anak tu. Biar datang Allah ahadun ahad, lam yalid wa lam yulad. Biar dia faham tu, selesai. Satu lagi Maryam, anak kamu ni kamu ni risau. Dalam buayan lagi, dalam gendong kamu lagi, dia akan bercakap.
dah berlaku sungguh, saya sudahkan ayat ni. Apabila berlaku gini, Maryam pun dia malu sebagai seorang perempuan. Dia akan mengasingkan diri. Dia akan pergi asingkan diri jauh daripada kampung dia. Dia pergi sendiri. Bila dia tengok perut. Kalau dalam tafsir Indonesia, ulama-ulama Habib Indonesia dia kata perutnya membesar, hari demi hari membesar. Maka dia malu, dia pergi jauh dari orang ramai. Maka bila jauh dari orang ramai, pernah Maryam sebut dalam Quran, wahai Tuhan, kalau aku ni lenyap begini pun orang tak tahu, aku tidak rasa kecewa. Maknanya ya, kalau aku mati terus dengan keadaan begini, tak ada apa-apa. Maka malaikat sebut lagi, jangan risau, sekejap lagi kamu akan melahirkan. Pegang, goyang pokok kurma ni, bila buah tu gugur, kamu makan. Kemudian kamu pergi minum air di bawah tu, dapat kesegaran, kamu akan melahirkan. Akhirnya dia melahirkan. Bila melahirkan anak, siapa pun di dunia ni, bila dia melahirkan baby, dia akan gembira. Maka dia rasa gembira sangat. Dia nak pergi dah tunjuk anak dia ke kampung. Dia balik semula ke kampung. Sampai masuk aja pintu masuk kampung dia, selamat datang ke kampung dah. Maka pemuda-pemuda jalanan di situ terus ikut dia ramai-ramai. Dulu warak, dulu budak baik, semayang begini. Aku tegur pun tak jawab, saya hurai. Aku nak memerat pun tak layan. Sekarang anak siapa tu? Mesti anak zina. Baru aku tahu kamu punya perempuan jahat. Maka ni bercakap dalam buayan tu, Isa dalam gendong, saya kata dia, orang Kelantan kata gendong. Ni dalam ni apa dia anak ni terus cakap. Ada yang Quran. Jangan kata yang bukan-bukan, jangan hina mak aku. Mak aku bukan seperti yang kamu kata. Aku ni Isa, aku ni Nabi kamu. Aku boleh, hukum Allah ada di tangan aku. Bila cakap gitu, sepatutnya dia nampak kuasa Allah. Lagi sesat. Kalau begini dia ni anak Tuhan dah. Dia jadi macam tu pula. Sebab boleh bercakap pula dah dalam buaya tadi. Tak payah fikir banyak. Dia ni memang anak Tuhan. Maknanya dia boleh pergi kepada sesat. Orang anak sesat ni sepatutnya faham benda ni, faham ke arah kanan. Tadi dia ambil faham ke arah kiri. Maka apa saja yang berlaku pada Aisyah, pada Maryam ini, bagi orang nak sesat, dia tambah sesat. Bagi orang yang nak beriman, dia rasa, oh ini kuasa Allah, begini. Itulah tuan-tuan dan puan sekalian ya. Riwayat hidup Nabi-Nabi, dan inilah kisah bagaimana Nabi kita diajar oleh Allah dalam berdakwah, dalam bertabligh. Nabi kita tu macam-macam benda yang Nabi approach kepada orang ramai supaya orang mengucap kalimah syahadat. Bukan satu cara. Kadang buat cerita Maryam, kadang buat cerita Nabi Adam, kadang buat cerita Nabi Musa, kadang buat cerita Fir'aun, kadang buat cerita Abu Lahab. Cara bertabligh supaya apa? Supaya orang mudah, orang terpengaruh, terasa benar dan mengucap kalimah syahadat. Nak macam saya, tuan-tuan dan puan-puan juga gitu. Dalam kita bertabligh, saya ni tabligh ni, maka kena macam-macam cara kita kena bawa supaya orang akan rasa faham dan akan ikut ajaran kita, insya-Allah. Yang baik itu dari Allah SWT, yang tak betul terlanjur itu dalam kejahilan saya, maafkan saya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.